أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تؤثر وبتمم الخير. رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan nikmatnya, nikmat iman, Islam, kesihatan, kelapangan dan juga ruang, dan selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada hari ini akan kita teruskan dengan perkongsian atau pembacaan kitab kita, kuliah kita, yang mana kita membincangkan berkenaan amalan yang menyelamatkan diri kita daripada azab api neraka. Dan pada pertemuan kita yang lalu banyak amalan-amalan yang telah kita bincangkan, dan insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan dengan perbincangan kita dengan kita mengupas sedikit sebanyak hadis-hadis Rasulullah SAW, yang mana sekiranya dapat kita mengamalkan amalan-amalan ini, walaupun mungkin nampaknya kecil, nampaknya remeh, tetapi sebenarnya ia merupakan satu amalan yang besar di sisi Islam dan juga banyak fadilatnya. Dan amalan seperti ini dijamin agar siapa yang melaksanakan diselamatkan daripada azab api neraka, dan ini telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini ataupun pada hari ini ingin saya kongsikan sebuah hadis yang mana ianya telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i, yang mana ianya daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'adz bin Jabal. Dan hadis ini saya rasa ataupun amalan ini saya rasa ramai di antara kita yang sudah biasa laksanakannya, dah biasa bacanya, tetapi mungkin kita kurang menjiwai apa yang terkandung dalam makna dalam hadis yang bakal kita bacakan nanti. Jadi sahabat Nabi SAW iaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan bahawa baginda Nabi SAW suatu ketika dahulu beliau telah memegang tangannya, iaitu kemudian berkata kepada Sayyidina Mu'adz, kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, demi Allah, aku amat mencintai kamu dan aku mewasiatkan kepada kamu, wahai Mu'adz, jangan sekali-kali kamu meninggalkan bacaan ketika akhir solat kamu. Jadi ini merupakan satu wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada khusus pada ketika itu kepada Sayyidina Mu'adz. Yang mana Nabi sini wasiatkan jangan kamu tinggalkan. Setiap kali lepas solat jangan lupa untuk baca wasiat aku ini. Dan saya rasa mungkin tuan-tuan, perempuan, jemaah sekalian mungkin sudah biasa, seperti mana saya katakan tadi, dah biasa dengan bacaan ini. Iaitu apakah bacaan dia? Apakah wasiat Nabi SAW? Nabi berkata apa? Doa yang Nabi wasiatkan supaya Sayyidina Mu'adz ni baca, iaitu apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iaitu Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku. Mungkin yang kita baca selalu di masjid iaitu Allahumma a'inna disebabkan ramai kan. Tetapi kalau kita baca sendiri, kita baca Allahumma a'inni.
Tak mengapa kalau kita nak baca, kalau dah terbiasa baca Allahumma a'inna, silakan, tak menjadi masalah. Tapi dalam hadis ini Nabi mengajarkan, wasiatkan kepada Sayyidina Mu'adz, ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, iaitu, ya Allah, bantulah aku agar dapat aku ini rajin berzikir kepadamu, ya, bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah dengan sebaiknya. Jadi kalau kita lihat kepada bacaan doa ini ataupun zikir ini, kalau kita lihat dengan suasana kita sekarang ini, saya rasa memang sangat-sangatlah kita mengamalkannya dalam suasana kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apabila kita membaca Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, bantulah aku supaya aku ini dapat mengingat kepada kamu, berzikir kepada kamu, mengingat kepada kamu. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, kita ni manusia ni, maaf katalah, senang lupa. Lupa kepada Tuhan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kat situ mula kita nak apa? Kita nak ingat siapa Tuhan kita, dengan siapa perlu kita meminta, baru kita nak ingat balik. Kalau tidak, mungkin kita ambil sambil lewa. Kita kurang nak pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam hadis tadi ini, ya Allah, bantulah aku, tolong aku, ya Allah, supaya aku boleh mengingat kamu, supaya aku boleh berzikir nama-namamu. Nampak? Jadi kita meminta pertolongan bukan hanya sekadar minta pertolongan biasa-biasa, tetapi kita minta pertolongan Allah supaya dia dapat bantu kita untuk mengingatinya. Jadi yalah, dengan keadaan kita yang sekarang ini, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus kita ingat semula kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya, minta keampunan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Bantu aku untuk ingat kamu, untuk zikir kepada kamu, dan bantu aku untuk apa? Mensyukuri kamu, berterima kasih kepadamu. Sama juga. Yang mana kadang-kadang kita ini ambil sambil lewa dengan kebiasaan ataupun nikmat yang Allah dah berikan kepada kita. Jadi kita dah mula ambil sambil lewa, ya kan? Dengan keadaan yang ialah musim wabak yang sedang menular, bukan hanya di Singapura, tuan-tuan, tetapi di merata negeri, di merata dunia ni, mana-mana tempat ada penyakit ini. Dan Singapura ni antara tempat atau negeri yang wabak ini sedang menular, ya kan? Jadi kita mungkin sebelum ini kita ambil sambil lewa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tengok dalam kita dah mungkin dah dua kali Jumaat kita tidak dapat solat, ya kan? Tapi mungkin sebelum tu, mungkin kita ambil sambil lewa tentang solat Jumaat. Maaf katalah, mungkin ada di antara kita yang mungkin jangan kata solat Jumaat, kalau solat Jumaat pun sengaja melambat-lambatkan masanya, lambat-lambatkan waktu, akhir-akhir waktu, dan nak solat baru dia nak pergi solat, ya kan? Ini lumrah manusia. Waktu lunch, waktu makan tengah hari, mungkin dia boleh keluar dulu, tapi dia tengok jam, ini belum masuk waktu lagi, ada sempat dia nak makan dan sebagainya. Waktu tengok waktu lagi, ini waktu gini ni, ini baru azan pertama, belum azan kedua, sempat lagi nak makan, sempat lagi nak minum teh ke, ada yang sempat lagi nak sebatang dua ke, kan? Ini kebiasaan manusia. Dan sekarang dengan teknologi, kita boleh tengok menonton solat Jumaat tu secara live, dan dia boleh tahu bila imam sedang buat apa, khatib sedang buat apa, khutbah pertama ke khutbah kedua,
Jadi dia boleh apa? Dia boleh tengok tak apa. Baru khutbah pertama, sempat lagi aku nak makan ke, sempat lagi aku nak melepak ke, nak isap rokok ke apa dan sebagainya kan. Bila dah akhir-akhir, oh ni dah khutbah. Apa, khatib dah masuk, dah apa, khutbah kedua. Barulah dia apa, tergesa-gesa nak pergi solat dan sebagainya. Jadi itu mungkin rutin dia setiap minggu. Ya? Jadi dia ambil sambil lewa. Ini antara contoh lah mungkin yang boleh kita berikan. Jadi mengambil sambil lewa, tapi apabila nikmat tu sekarang ni, nikmat solat Jumaat itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sikit saja, tak besar, sedikit saja, tak banyak. Barulah kita manusia ni mula apa? Mula terasa. Kalau sebelum ni kita malas, kita lambat-lambatkan, tapi bila dah keadaan terdesak seperti ni, barulah kita terasa, oh, kalaulah dulu aku dapat manfaatkan betul-betul waktu untuk solat Jumaat, aku datang awal, aku buat persiapan awal, kan lebih baik, alangkah indahnya. Tapi itulah, sekarang kita diuji, solat Jumaat pun tak ada. Jadi itulah dia, baru kita nak rasa syukur apabila kita tak ada benda tu. Bila nikmat tu dah tak ada, baru kita terfikir balik, baru kita nak mensyukuri yang nikmat yang Allah selama ni berikan. Tapi dulu sebelum tu kita ambil sambil lewa. Itu antara contoh lah. Kan? Jadi itulah sifat manusia, yang mana mereka mudah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah selama ni berikan kepada dia. Nikmat kesihatan, nikmat kelapangan, nikmat majikannya, mungkin alhamdulillah majikan yang baik, untuk berikan dia waktu, tak apa, memandangkan kamu orang Islam, waktu lunch kamu balik lambat sedikit tak apa, sebab ni hari Jumaat, hari kamu kena solat, kan. Jadi bila hilang segala nikmat tu, barulah kita terasa benda-benda seperti ini. Jadi justru bila hilang, barulah kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah sampai kita dah keadaan seperti ini baru kita nak pulang, kan. Jadi sebelum tu, itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa ini, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Husni ibadatik iaitu apa? Melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita tahu solat Jumaat ni wajib. Tapi dalam keadaan sekarang ini, kita tak mampu untuk melaksanakan solat Jumaat berjemaah. Sebab apa? Sebab apabila difikirkan tentang penularan penyakit yang sedang menular ni, yang mana dia lebih mudah berjangkit dalam suasana yang terlalu padat dan ramai manusia. Kita pun tak tahu kat mana penyakit tu, mungkin ada, mungkin tak ada. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, dan dengan disebabkan itu ditiadakan solat berjemaah ataupun solat Jumaat khususnya, supaya nak berjaga-jaga. Dan kita tahu dalam Islam sendiri, kalau kita lihat, Islam mengajar kita antara objektif ataupun matlamat Islam, antaranya ialah menjaga nyawa kita, kan? Selain daripada jaga agama, kita perlu mesti juga menjaga nyawa kita, menjaga keturunan kita, harta kita dan sebagainya. Jadi inilah antara matlamat atau objektif syariah kita, maqasid syariah kita, menjaga nyawa kita. Justru disebabkan lihat ada boleh berlakunya kemudaratan. Mungkin bukan untuk kita, tapi mungkin untuk orang lain. Kalaulah penyakit itu kena pada kita dan kita berada di tempat itu, mungkin kita boleh menjangkit penyakit kita kepada orang lain. Ataupun kita ini dijangkiti oleh orang lain dan kita bawa pulang untuk ke rumah kepada anak isteri kita, ya kan? Jadi nak mengelakkan kemudaratan. Dalam Islam pun kita tahu, Nabi pun ada sebut la darar wala dirar. Jangan kita memudaratkan orang, dan jangan kita penyebab kita dan kita menyebabkan diri kita dimudaratkan. Jadi itu semua Nabi telah tunjuk, dan disebabkan itu yang kita lihat, yang mana sekarang ni pada ketika ini langkah berjaga-jaga supaya penyakit ini tidak
menular dengan lebih teruk. Jadi perlu kita fahamlah, dan kita tahu Islam ini adalah satu agama yang boleh diguna pakai pada bila masa. Dalam Islam, tuntutan agama, amalan yang ibadah kita tu boleh kita laksanakan bila-bila masa dengan apa keadaan sekalipun. Justru kalau kita musafir kan, kita ada cara-cara bagaimana kita nak solat, kan? Kita dibenarkan untuk, kita diberikan kelonggaran untuk menjamakkan solat kita, mengkasarkan solat kita. Sebab apa? Sebab keadaan tertentu, sebab keadaan yang sempit. Dan kita tahu apabila keadaan sempit, dalam kaedah Islam pun juga, apabila keadaan itu sempit, maka ada alternatif lain, ada keringanan, ada kelonggaran yang dibenarkan di dalam syarak. Justru kita lihat Islam itu agama yang tidak rigid, ya? Dan kita boleh guna pakai agama kita ini bila-bila masa, dan agama Islam ini boleh adapt pada mana-mana keadaan sekalipun. Dalam keadaan kita musafir, dalam keadaan kita mungkin terdesak, jadi kita tetap boleh mengamalkan Islam kita. Sebab kita perlu jaga agama kita, ya kan? Yang tadi, maksud tadi tu, jaga agama kita. Tetapi kalau keadaan tidak mengizinkan, disebabkan keadaan yang menyusahkan, keadaan yang menyempitkan, keadaan terdesak dan sebagainya, ada alternatif dan cara lain. Contoh yang tadi itulah, yang paling mudah, yang sering kita lakukan, apa dia? Solat jamaah dan qasar apabila kita sedang bermusafir. Dalam ibadah puasa, siapa yang tidak boleh berpuasa disebabkan sakit dan sebagainya, dia boleh untuk tidak berpuasa dan sebagainya. Kalau penyakit itu dia boleh baik daripada boleh baik daripada penyakitnya itu, dia mesti qada. Tapi kalau dia tak boleh nak qada juga disebabkan memang sakit perpanjangan, memang tak boleh nak puasa, Islam memberikan kelonggaran, iaitu hanya bayar fidyah saja. Jadi kita boleh lihat Islam itu agama yang sangat mudah. Orang yang tak boleh berdiri, kalau nak solat, nak berdiri, tak boleh berdiri, apa dia boleh buat? Macam mana nak solat? Dia boleh solat dengan cara duduk, ya kan? Ada panduan dan ada dia punya alternatif dalam Islam. Dan Islam ni kalau kita lihat, agama yang paling relevan untuk diamal, diguna pakai sehingga akhir zaman. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak boleh solat Jumaat, maka kita solat Zuhur. Solat Jumaat kita tak boleh kan? Jadi kita solat Zuhur. Solat Zuhur, kalau kita tak boleh buat di masjid, solat jemaah di masjid, kita buat solat di rumah. Tetapi itulah segelintir masyarakat kita yang Masya Allah, mungkin sebab dah terbiasa pergi ke masjid, dia macam bila tak ada Jumaat, nak solat Jumaat di masjid tu macam rasa satu perkara yang kurang, macam perkara yang tak sempurna. Mungkin rasa pahalanya kurang, ataupun rasanya buat melakukan perkara yang salah dan sebagainya. Padahal tidak, sebab ini dalam keadaan darurat, dalam keadaan berjaga-jaga, dalam keadaan terdesak dan sebagainya. Jadi dalam Islam ada panduan-panduan, garis panduan yang boleh kita lakukan, alternatif lain. Jadi kita disuruh pun apa, dalam azan, kalau kita lihat, kita dengar azan yang dilaungkan sekarang ini, sallu fi buyutikum, solatlah kamu di rumah-rumah kamu. Dan ini bukan hanya berlaku di Singapura, berlaku di negeri-negeri lain juga, di negeri seberang ataupun di negeri Arab dan sebagainya. Semuanya sedang melakukan perkara yang sedemikian. Semua disuruh untuk solat di rumah. Tapi tak nak. Sebahagian tu tak nak. Kenapa masjid ditutup? Aku nak semayang di masjid juga. Saya ni mesti nak semayang belakang imam. Memang dia hari-hari tidak waktu semayang belakang imam. Tak apalah, kali ni tak boleh semayang belakang imam, semayanglah di rumah. Tak boleh, saya mesti nak semayang di masjid. Rupanya dapat tahu dia ni tak boleh jadi imam, tak boleh jadi tak boleh mengimamkan jemaah. Mungkin ada kekurangan-kekurangan itu yang mungkin agaknya dia mati-mati nak solat di masjid dan sebagainya. Tapi dalam keadaan seperti ini, solat saja di rumah. Sebab apa? Kita tahu akan kemudaratan yang mungkin boleh berlaku.
Jadi sebagai langkah berjaga-jaga dalam Islam banyak. Dalam halal dan sebagainya, langkah berjaga-jaga, itulah dia. Apa yang perlu kita elakkan, itu yang perlu kita elakkan dan sebagainya. Jadi, pentingnya doa ini, walaupun sering kita baca, kita harus menjiwai apa sebenarnya yang telah disampaikan, diwasiatkan. Dan ini adalah satu wasiat. Sebab Nabi sayang Sayyidina Muaz ni, hingga dia berikan satu wasiat khusus kepada dia. Dan kita boleh mengamalkannya. Dan ini telah diajarkan. Iaitu doa tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk dalam mengingat kamu, dalam berzikir kepada kamu, dan mensyukuri kepada kamu, berterima kasih kepada kamu, dan melakukan ibadah dengan apa? Dengan sebaik-baiknya. Dan sebaiknya apa tu? Itulah dia. Kan? Ibadah yang sebaiknya, kita tak boleh solat di masjid, kita solat di rumah, kita berjemaah di rumah. Apa salahnya kali ini? Kalau selama ini kita menjadi makmum, depan kita di imam, sekarang kita pula yang menjadi imam, kita ke depan mengimamkan ahli keluarga kita, tak menjadi masalah. Kita ada alternatif cara lain. Bukan bermakna kita tinggalkan solat terus, tidak. Adakah kita balik rumah langsung zuhur pun tak semayang? Tidak. Kita tetap semayang zuhur, tapi bukan di masjid. Sebab keadaan yang tidak tertentu. Tapi ada juga suara-suara yang mungkin tidak nak menunjukkan ketidakpuashatian, puas hati mereka terhadap penutupan masjid dan sebagainya. Jadi ini perlu kita faham akan situasi keadaan sekarang ini, supaya kita dapat senang untuk mengamalkan amal ibadah kita. Sebab Islam, kita tahu, sekiranya terdesak dan sebagainya, ada alternatif dan cara lain, seperti mana yang telah saya sampaikan tadi. Kalau air tak ada, kita boleh bertayamum dan sebagainya, ya kan? Tapi ada dia punya garis panduannya lah, yang telah dilakarkan oleh para alim ulama. Alim ulama dah fikirkan perkara-perkara seperti ini. Apa yang berlaku sekarang ini pernah berlaku juga pada zaman Nabi SAW, pernah berlaku juga pada zaman para alim ulama. Dan mereka sudah bincangkan, dan apa yang sedang kita lakukan ini sebenarnya mengikut garis pandu yang telah dikaji oleh para alim ulama. Ya, jadi kita mengikut. Dan inilah masa-masanya kita harus pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita ni selama ni kurang bersyukur, kurang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang beramal ibadah. Apabila Allah tarik sedikit nikmat yang ada tu, baru kita sedar, barulah kita nak pulang. Ya kan? Jadi dalam doa ini sangat baik yang mana Nabi jadi wasiatkan kepada Sayyidina Muaz supaya baca ini setiap lepas solat. Jangan tinggalkan. Dan ini antara sunnah-sunnah zikir yang perlu kita baca juga selepas solat, selain daripada la ilaha illallah wa la syarikalah dan sebagainya. Selain daripada zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali dan sebagainya. Dan kita baca juga zikir ini, sebab ini antara wasiat yang Nabi pesan kepada sahabatnya, dan kita disuruh untuk mengamalkannya. Jadi ini satu pesanan, satu wasiat yang boleh kita ambil. Ada juga wasiat-wasiat yang lain yang Nabi pernah sampaikan kepada para sahabat yang lain, tetapi dalam bentuk yang lain. Maksudnya macam tadi tu wasiat dalam bentuk zikir, tapi ada juga bentuk amalan-amalan. Dan antaranya wasiat yang telah diberikan kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang mana daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathah siyamu 3 ayyam min kulli shahr wa rak'atain ad-duha wa an awtira qabla anam. Yang bermaksud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Yang pertama apa? Berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Ini puasa sunnah lah. Dalam hadis ini dia lebih umum lah. Tapi kalau kita lihat puasa yang 3 hari itu biasanya puasa hari putih lah.
kan, bila bulan mengambang kan, pada 13, 14, 15, pertengahan bulan Islam. Jangan ambil bulan lain pula, bulan Islam. Itu antara 3 hari yang kita digalakkan juga untuk berpuasa. Tapi kalau kita nak puasa 3 hari, mana-mana hari dalam 3 hari, untuk mengambil fadilat daripada hadis ini, boleh, tak menjadi masalah. Jadi, Nabi sendiri dah wasiat kepada Abi Hurairah, iaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nabi tak cakap penuh 1 bulan. Tapi Nabi cukup dengan 3 hari ini kita berpuasa. Tapi kalau kita dah berpuasa lebih daripada 3 hari, Alhamdulillah. Tapi yang mungkin yang belum, jadi ambillah 3 hari ini. 3 hari dalam sebulan kita berpuasa. Kemudian, amalan yang kedua, kata Nabi SAW, wasiat Nabi SAW, iaitu melaksanakan 2 rakaat solat duha. Melakukan solat duha. Jadi, mungkin ada di antara kita yang mungkin jarang melakukan solat duha. Tapi, sekiranya kita ni kurang melakukannya, maka kita boleh mula untuk laksanakannya. Sebab ini antara pesanan wasiat daripada Nabi SAW. Jadi kita biasakan untuk solat duha. Susahlah Ustaz. Sebab apa? Saya ni bekerja. Macam mana saya ada masa untuk solat duha? Solat duha mudah saja, 2 rakaat. Boleh saja dibuat di mana-mana saja. Di rumah ke, di masjid ke. Kalau masjid dululah, sekarang masjid tutup kan. Jadi mungkin buat di tempat lain lah. Mungkin buat di rumah ke. Atau mungkin boleh buat di tempat kerja. Buat saja tadi, kalau kita bekerja di kawasan mungkin office lah, di kubikel, yang ada kubikel office tu kan, boleh saja kita solat di situ, tak ada masalah. Bawa kita ada sejadah kita kan, kita bentang sejadah kita, kita ambil wudu dan sebagainya. Kemudian kita solat 2 rakaat, tak payah lama-lama. Kita bukan solat tarawih panjang-panjang, 2 rakaat saja cukup. Sekadar dapat 2 rakaat tu dengan niat solat duha, dapat insya-Allah, mudah-mudahan. Janganlah kita ni sampai menyusahkan orang. Tak perlu azan pun, tak perlu qomat pun, tak perlu, solat saja. Kan? Lainlah kalau dia nak azan ke nak qomat, itu menyusahkan. Tak ada pun, buat saja. Insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat fadilat daripada seperti mana yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga yang terakhir, iaitu melakukan solat witir sebelum tidur. Melakukan solat witir. Solat witir mungkin sebahagian daripada kita yang sering melakukan solat witir. Mana sebelum dia tidur, lepas dia solat isyak, selepas ba'diyah dan sebagainya, dan dia solat witir sebelum dia tidur. Tapi ada yang solat witir ini mereka hanya melaksanakan pada bulan Ramadan sahaja. Walhal solat witir ini bukan khusus pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan hanya ada solat tarawih, ya kan? Dan solat witir pada bila-bila masa kita boleh laksanakannya. Mana tidak ada waktu yang khusus pada bulan itu ke bulan ini, tidak. Setiap hari kita boleh buat. Dan dia pada setiap akhir penghujung setiap solat lah. Mana kita dah solat isyak, dah ba'diyah isyak semua, sebelum kita tidur, kita solat witir. Dan Nabi pun sentiasa melakukan solat witir. Jadi kita pun mungkin bolehlah cuba. Kalau mungkin kita kurang melaksanakan, kurang biasa nak menunaikan solat witir, maka inilah masanya kita ambil wasiat daripada Nabi SAW ini untuk kita mengamalkannya. Kalau Nabi dah wasiat, pasti ada kelebihan. Ya, Nabi tak wasiat sembarangan. Ya kan? Kita kalau nak wasiat kepada orang pun, benda-benda yang paling important. Ya kan? Kalau bab harta gamda, itu maknanya mustahab. Benda perkara yang penting baru kita wasiatkan. Tetapi di sini Nabi juga mewasiatkan kepada yang pertama tadi kepada Sayyidina Muaz, dan kedua ini kepada Abi Hurairah. Nabi wasiatkan, kau buat ni perkara. Maka makna menunjukkan Nabi apa? Menunjukkan Nabi sebenarnya tahu sesuatu perkara yang kita tidak tahu. Ya kan? Kita tak tahu kelebihannya apa, Nabi tahu. Jadi Nabi nak sama-sama dapat kelebihannya tu, sama-sama dapat fadilatnya tu, justru Nabi wasiatkan. Ya kan? Nabi wasiatkan buat perkara-perkara ini, dan insya-Allah sekiranya dah buat perkara ini, pastinya kita ni mendapat kelebihan fadilat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, Nabi tak akan wasiatkan.
Jadi sebab ada khususnya, ada specialnya tu, justru Nabi wasiatkan. Jadi kita boleh amalkan perkara-perkara seperti ini. Kalau kita mungkin yang orang yang mungkin yang belum biasa melaksanakannya, inilah waktunya untuk kita mengamalkannya. Jadi 3 perkara. Kalau mengikut yang amalan tadi tu, puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian kita solat duha. Solat duha dibuat di mana-mana, tak ada masalah, 2 rakaat. Kemudian solat witir sebelum kita tidur. Jadi ini antara wasiat-wasiat Nabi SAW kepada kita, umatnya, yang Nabi tahu kelebihan-kelebihannya, dan Nabi pun nak berkongsi fadilatnya supaya kita pun dapat juga kelebihan. Jadi antara wasiat-wasiat yang dibincangkan pada pagi ini atau pada hari ini, yang pertama sekali iaitu berkenaan bacaan zikir selepas solat, yang mana Nabi wasiatkan untuk kita jangan kita tinggalkan walaupun sekali untuk kita zikir bacaan tadi, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kita sekali-sekali tinggalkan sebab besar fadilat dan kelebihannya, ya. Dan sebab kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala terus bantu kita supaya mengingat Allah, bantu kita supaya kita mensyukuri nikmat-nikmatnya, mensyukuri kepadanya, bantu kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang sebaik-baik amalan. Jadi Allah bantu kita. Kita tak boleh nak buat amalan yang ini, tetapi Allah bantu kita macam mana nak menyelesaikan sesuatu amalan, ya. Dalam apa-apa juga lah, dalam keadaan terdesak, solat dan sebagainya, kita minta supaya Allah bantu kita agar kita dapat melakukan sebaik-baik amalan. Ini semua adalah wasiat daripada Nabi SAW. Dan wasiat dalam bentuk ibadah, kita ambillah wasiat yang telah diwasiatkan kepada Abi Hurairah, iaitu dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan, puasa sunnah. Kemudian kita solat duha, dan juga kita tidak tinggal solat witir. Jadi dengan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW, pastinya ada kelebihan, pastinya ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan justru itu Rasulullah SAW kongsikan wasiat ini supaya kita dapat mengamalkannya, ya. Jadi cukuplah perkongsian kita pada pagi ini atau pada hari ini berkenaan wasiat Nabi SAW. Dan kita tahu, dan amalan-amalan ini sebenarnya pastinya ada kelebihannya, ada fadilatnya. Dan kalaulah walaupun benda tu mungkin kecil, tak besar, perkara sunnah saja, tetapi sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sikit sebanyak kalau kita dapat melaksanakannya perlahan-lahan. Mungkin kalau kita tak boleh buat hari ini, kita perlahan-lahan kita lihat bila waktu yang mungkin kita boleh mengamalkannya. Kalau kita tak boleh buat hari ini, kita cuba buat bila kita boleh, secepat mungkin, besok, lusa dan sebagainya. Pelan-pelan menjadikan ianya sebagai satu rutin. Apabila kita dah biasa, insya-Allah Allah akan mempermudahkan, dan Allah akan memberi kekuatan kepada kita supaya kita mudah untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukuplah perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya dapat memberi manfaat pada kita semua, insya-Allah, termasuk diri saya ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita dan memberikan kita kekuatan jasmani, rohani dan juga keimanan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa kita berhenti setakat ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.